Okey, saya akan jawab soalan satu persatu, soalan yang ditanya oleh kita punya fans ataupun peminat-peminat Isuzu D-Max, iaitu dari Syamizi Rangau. Okey, dia punya soalan adalah, saya nak tanya satu persoalan, apakah pengalaman yang paling mencabar dalam menjadi seorang sales advisor? Itu dari Syamizi Rangau lah. Lepas tu apa pengalaman yang paling mencabar bagi saya di sepanjang saya menjadi sales advisor adalah cabaran saya dengan customer tu biasa, tetapi cabaran dalam pejabat sendiri tu, cabaran menguruskan tim. Sebab untuk pengetahuan kamu orang, saya ada tim saya sendiri, iaitu yang membuat social media saya, yang menguruskan social media saya. Itu adalah pengalaman paling mencabar, adalah menduplikat another Tiffany. Dengan customer tu biasa saja cabaran mengatasi masalah saya dengan customer, tetapi untuk menduplikat seorang Tiffany lagi, saya ingin menduplikat sampai 5 orang Tiffany. Itu cabaran dia memang mencabarlah, sebab lain-lain tim, dia lain-lain perangai. Okey, soalan kedua dari Tuan Muzaffar No Otman. Dia tanya, Tif dah kahwin ke belum? Okey, yang ni saya nak kamu orang teka. Saya dah kahwin ke belum? Soalan yang ketiga adalah dari Tuan Ki Chong I Enggah. Dia cakap, boleh minta free D-Max 1 kah? Jawapannya tidak. Mana ada free? Masuk Tandas pun bayar lah sekarang ni. Okey, soalan yang keempat adalah dari Nonia Nohib. Dia tanya, berapa komisen seorang salesman dapat bila dapat jual sebuah kereta? Okey, untuk kereta besar dan kereta kecil dia adalah berbeza lah, dan setiap salesman dia ada target-target yang berbeza. Kalau saya mau cakap dia terlalu sikit, saya tidak boleh cakap macam tu juga, sebab kalau terlalu sikit, siapa yang mau jadi sales advisor kalau dia terlalu sikit? Tapi kalau saya cakap mau terlalu banyak pun susah juga, sebab antara customer juga ada juga yang terlalu kejam lah. Ini yang harus saya cakap lah, kamu orang juga nih, di mana kamu orang terlalu meminta free gift ini, free gift itu, commission ini, commission itu, sehingga kan kamu orang lupa bahwa seorang sales advisor pun perlu untuk menikmati hasil tu. Jadi berpada-padalah masa kamu orang minta free gift tu. Tapi seperti yang saya cakap, seorang sales advisor bila dia dapat sebuah kereta tu, commission ada yang lumayan, ada yang dia tidak dapat langsung untung disebabkan kamu orang minta free gift tu tadi. Okey, soalan yang kelima iaitu dari Tuan Kelvin Dum Agustin. Dia tanya, sana panas atau petang? Sekarang panas, sangat-sangat panas. Seperti orang yang bercakap ni, hot stuff. Okey, soalan yang keenam dari Tuan Angelo, nama Facebook dia lah. Dia cakap, soalan saya, kenapa Tif makin cantik? Astaga, soalan kamu orang ni. Soalan yang bagus. Okey, jadi jawapan kepada ni adalah saya mengamalkan vitamin. Pagi-pagi saya memang tak pernah miss lagi vitamin. Start dari saya lagi sampai saya bekerja sampai sekarang, sehingga saya mau masuk 30-an saya. 30 series saya masih mengamalkan vitamin tu. Dan paling penting untuk perempuan-perempuan yang di sana, wanita-wanita yang di sana, anda harus mengambil evening primrose lah. Memang sangat-sangat penting evening primrose untuk mengekalkan awet muda kamu orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya jenis yang bersenam lah. Walaupun kamu orang tengok saya ni ada gempa-gempa sedikit, tapi saya bersenam guys. Saya bersenam, iaitu setiap selepas balik kerja saya memang akan bersenam dekat rumah. Saya ada treadmill, saya ada basikal saya sendiri. Yang ketiga adalah saya jarang makan nasi. Sebenarnya nasi itu kalau bolehlah kurangkan bagi wanita lah, sebab sangat-sangat kamu orang boleh cepat gemuk kerana nasi. Okey, soalan yang ketujuh dari Tuan Ezek Aziz. Dia cakap, macam mana mau konsisten dalam sales setiap bulan? Okey, apa yang menyebabkan saya sangat-sangat konsisten dalam saya membuat sales saya? First adalah, of course, saya ada seorang guru di belakang saya. Maksudnya bila kita buat bisnes ni, kamu orang tidak akan tahu apa yang akan terjadi, tetapi guru ni bukanlah saya cakap dia ahli nujum, tetapi dia sudah melalui apa yang kita lalui. Jadi anytime sebelum kita langgar dinding ataupun roadblock tu, guru kita terlebih dahulu dah langgar dinding ataupun roadblock tersebut. Jadi dia akan advise saya, banyak yang dia advise terutamanya dalam team.
Dalam tim bukan senang menguruskan tim, perangai mereka lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apalagi saya ada tim. Untuk berjaya, dia tak boleh satu orang. Dia mesti banyak orang jadi tulang belakang kamu orang. Jadi jangan pernah cakap bahawa kalau kamu berjaya adalah disebabkan kamu sendiri. Yes, betul disebabkan kamu orang sendiri guys. Tetapi bukan 100% adalah kerana anda sendiri. Tapi disebabkan mungkin doa tim anda. Yang kedua, doa ibu bapa anda. Yang ketiga, doa-doa orang sekeliling anda. Okey? Yang ke-8 adalah dari Masran Mansor. Tuan Masran Mansor. Dia cakap, saya mau tanya, bolehkah saya jadi sales advisor? Dalam dunia ni, Tuan Masran, apa-apa yang kita mau jadi, semua boleh. Tetapi, satu saja yang kita tidak boleh jadi, iaitu menjadi Tuhan. Okey, soalan yang nombor 9 dari Didek Eng. Saya tahu Didek Eng ni siapa lah, iaitu sebenarnya customer sendiri. Nama sebenarnya adalah Wilson Eng, saya tahu. Jadi, soalan dia, dapat fulonkah? Okey, untuk pengetahuan kamu orang, kalau gaji kamu orang tu kasar RM3,000. Kasar RM3,000 itu yang pertama. Yang kedua, masuk bank. Yang ketiga, ada EPF statement. Yang keempat, ada IC dari Revelation. Fulon memang jalan guys. Soalan yang ke-10 dari Apai Dum Apai Umang. Dia cakap, bila dalam bahasa Iban, kemaya ka namatkan zaman bujang tif, iaitu dalam bahasa Melayunya, bila saya akan menamatkan zaman bujang saya. Okey, ini sama soalan dengan ada seorang tadi, mana soalan dia sama dengan soalan bila saya mau kahwin, iaitu sama dengan soalan siapa tadi yang tanya? Muzaffar Nur Othman. Okey, dan Tuan Din Dokin juga pun bertanya soalan yang sama. Saya nak tanya soalan yang sama juga untuk kamu orang. Bila kamu orang mau menamatkan zaman bujang kamu orang? Itu soalan saya. Baba Heri. Dia cakap, hello cik, pakai kereta brand Isuzu ke? Semestinya guys, saya memang pakai brand Isuzu dan ada gambar lagi di sebelah sini, saya memakai brand Isuzu. Isuzu saya adalah berwarna merah dan saya purchase dia pada tahun 2015 ke 2014, saya tidak ingat. Dalam saya rasa 2015 dan saya adalah orang yang batch yang kedua membeli Isuzu D-Max, all new Isuzu D-Max lah. Semestilah saya jual, saya mestilah pakai. Soalan yang ke-13 iaitu dari DH Mil Razali Bioka. Soalannya adalah saya akan tanya jenis kereta apa yang besar rebate pada masa ni. Paling besar rebate setakat ni tuan adalah kami punya Isuzu D-Max manual 3.0 iaitu RM10,000 bersamaan dengan free side step. Jadi kalau kamu orang tak rebut peluang ini, bila lagi kamu orang akan dapat itu RM10,000 rebate. Okey, soalan yang ke-14 ni adalah dari Tuan Pon Pilot ke Pilot AMT. Saya tak tahu AMT itu stand for apalah, Amat ke Amit ke. Dia tanya, dia nak tanya soalan adalah apa beza jawatan sales advisor, sales consultant dengan marketing executive. Dia cakap bagi dia lah semua sama, jual kereta, bunyi saja lain. Memang betul lah tuan, itulah jawapannya. Dia begini, sebelum terciptanya sales advisor, sales consultant, sales marketing executive, dulu nama kami ni adalah sales girl ataupun salesman. Sehingga hari ini pun orang masih panggil. Lepas kamu purchase barang tu, kamu takkan jumpa dia lagi. Manakala untuk sales advisor ataupun sales consultant ataupun marketing executive ni, kamu orang akan jumpa dia. Selepas kamu orang purchase dan masih berkawan dengan dia juga, dan dia boleh advise kamu yang mana satu yang patut kamu orang beli dan tidak patut kamu orang beli, dan apa yang kamu patut lakukan dan apa yang tidak patut kamu lakukan. Itu beza sales advisor dengan salesman ataupun sales girl. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang ke-15. Banyak betul soalan kamu orang ni kan. Dari Tuan Brandon Sean Jr. Dia tanya, Tiff, adakah customer Tiff yang beli cash ataupun 99% down payment, income tax pasti monitorkan, so macam mana mau elak? Okey, begini. Sebenarnya income tax memang tidak dapat dielak Tuan Brandon. Tetapi macam mana dia macam ni, masalah kalau kita elak, dia akan makin membesar dan menjadi.
cuba kalau kita mengatasi dia, macam mana mau mengatasi supaya tidak trigger income tax ni, walaupun kita beli cash, adalah first kamu kena tahu dari mana income kamu tu datang. Contoh, kalau ada setengah customer saya yang beli cash menggunakan duit EPF dia, sebab pada umur 55 tahun dia boleh keluarkan hampir ke semua akaun dalam akaun dia untuk membeli kereta. Boleh, tapi anda kena beritahulah bahawa income kamu orang tu dari EPF. Itu yang pertama. Kamu orang kena tahu dari mana source of income kamu orang tu datang. Jangan kamu orang main hentam-hentam, beli-beli, and then kamu orang tidak tahu dari mana source of income kamu orang tu datang. Kalau kena tiket, then declare lah yang kamu cakap kamu kena tiket. Tapi mestilah kamu orang declare. Is better lagi kamu orang declare instead of kamu orang tapuk ataupun sembunyikan income tersebut. Soalan yang ke-16 iaitu dari AJ Style. Dia tanya saya masih single atau belum. Sama soalan macam yang sebelum-sebelum ni. Okey, kalau saya nak cakap saya ni single, mustahil lah juga kan. Sebab takkanlah macam ni pun, bukannya buruk sangat juga muka saya ni sampai saya ni terpaksa single sampai sekarang kan. Jadi dari jawapan tu kamu orang boleh tahu lah saya single ataupun tidak. Soalan yang ke-17 iaitu dari Tuan Ridwan Rahim. Dia tanya, saya mau tanya sama itu sales advisor, mana lagi siok, automatic atau automatic? Automatic kalau kamu orang boleh pilih automatic boleh menghasilkan duit dari YouTuber. Tetapi kalau kamu orang pilih automatic iaitu Isuzu D-Max, kalau kamu orang pandai menggunakan Isuzu D-Max itu untuk menghasilkan duit, dia pun boleh memberikan kamu orang income juga. Soalan yang ke-18 iaitu dari Mreja di Abu ke ni nama Portugis ke ni? Dia mau tanya lah. Dia cakap, Tiff, tolong explain itu auto life insurance. Okey, auto life insurance sangat-sangat penting bila kamu orang purchase itu kereta, terutamanya orang yang ada berguarantor. Dia begini, auto life insurance means, let's say apa-apa terjadi dengan orang tu bila dalam tempoh dia masih loan, maksudnya kereta tu boleh di-waive-kan bayaran dia sebab kamu orang ada beli auto life insurance. Terutamanya yang berguarantor lah. Yang tidak berguarantor tu pun pastikan kamu orang pun boleh juga purchase kereta tu sebab di dalam insurans hanya kereta saja yang ada insurans. Tetapi nyawa kita kamu orang tidak ada beli insurans. Jadi sangat-sangat dinasihatkan kamu orang beli juga insurans, auto life insurance tu. Dan bukan setiap tahun kamu orang bayar auto life insurance, hanya sekali semasa kamu orang sign agreement tu. Yang ke-19 iaitu dari JJ Top. Dia cakap, "Hai Tiff, selamat petang. Saya mau tanya Tiff ni. Begini, katakanlah kereta itu atas nama dia, nama saya lah, dia cakap nama dia, dan tiba-tiba terkena penyakit, dan dia tiba-tiba terkena penyakit maut yang boleh membawa maut, contoh. Jadi apakah jenis insurans yang saya boleh ambil supaya anak-anak saya tidak terbeban dengan ansuran bulanan kereta yang saya tinggalkan?" Okey, dia begini, terbaik adalah anda mengambil auto life insurance. Sebab seperti yang saya explain untuk Tuan Major tadi, auto life insurance ni adalah untuk melindungi diri kita, bukan melindungi kereta. Apa-apa terjadi dengan kita, means penyakit kah, accident kah, maksudnya kereta tu dia akan di-waive-kan mengikut sum insured yang kamu orang beli insurans. Selalunya bank akan meletakkan sum insured, atau sum insured tu macam nilai insurans yang kamu orang beli tu sama dengan kereta yang kamu orang purchase. Harga dia lebih kurang sama sebab dia mau cover kereta tu in case apa-apa terjadi dengan kamu orang. Dan berita baik untuk auto life insurance, dia adalah sekali seumur hidup membayar dia, iaitu masa kamu orang sign agreement. Every bank dia ada auto life insurance dia sendiri, tetapi diingatkan kepada kamu orang, kalau umur kamu orang tu tua berbanding dengan orang umur yang terlalu muda pun susah, terlalu tua pun susah, dia sedang-sedang, maka harga auto life insurance agak rendah, guys. Okay?